Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi bersama dengan saya, Cikgu Najah binti Abdul Rahman. Untuk hari ini kita akan pergi kepada subtopik masih daripada bab 5. Subtopiknya adalah perkembangan tamadun awal dunia. Untuk subtopik ini saya bahagikan kepada dua. Hari ini kita akan sentuh dua tamadun sahaja. Okey, next sesi kita akan pergi kepada lagi dua tamadun. Seterusnya, apa yang perlu kamu buat untuk hari ini? Okey, dalam buku kamu seperti biasa tulis hari, tulis tarikh, okey. Dan kamu perlu membina jadual ini. Bagaimana nak membinanya? Okey, buku kamu saya nak kamu gunakan dua-dua halaman buku surat. Bina jadual yang besar. Bahagikan kolom kepada 5. Okey, kepada 5, bahagikan kepada 5. Saya tak nak kamu gunakan sebelah saja, takut tak cukup. Okey, gunakan dua-dua halaman ni. Gunakan dua-dua halaman ni. Okey, bagikan kepada 5. Okey, yang pertama tamadun Mesopotamia, yang kedua tamadun Mesir Purba, yang ketiga tamadun Indus dan yang seterusnya adalah tamadun Huanghe. Okey, ini adalah lokasi perkembangan dan bawah sekali adalah ciri-ciri. Okey, kamu boleh pause video ni untuk kamu salin dahulu. Okey, kalau kamu tak nak pause dulu, kamu boleh screenshot supaya nanti kamu senang nak salin. Okey, boleh Okey, saya teruskan. Okey, seterusnya ini adalah masa 5.1 lokasi tamadun awal dunia. Di mana lokasinya? Okey, hari ini kita akan pergi kepada dua sahaja tamadun, iaitu tamadun Mesopotamia. Ini adalah tamadun Mesopotamia. Okey, tamadun Mesopotamia, pertemuan antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Ni. Okey, dan tamadun yang kedua yang kita akan pergi adalah tamadun Indus. Okey, ini adalah lokasi tamadun Indus. Seterusnya, okey, tamadun Mesopotamia. Lokasi. Di mana lokasi tamadun Mesopotamia? Okey, terletak di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Pertemuan sungai tadilah. Okey, yang saya bagi tahu tadi, yang kita tengok peta tadi tu. Okey, kita tengok peta yang lebih kecil. Okey, ini adalah lokasi dia. Pertemuan antara sungai Tigris, ini sungai Tigris dan ini sungai Euphrates. Ini adalah yang warna hijau ni adalah kawasan jajahan tamadun Mesopotamia dan dinamakan sebagai lembah bulan sabit. Okey. Mesopotamia merupakan tamadun terawal yang lahir di dunia. Dan wilayah ini terletak di Iraq, Timur Syria, Tenggara Turki dan Barat Daya Iran. Itu adalah lokasi tamadun Mesopotamia. Okey, kalau kamu tengok gambar dekat belakang ni, ini adalah gambaran gambaran pada waktu itulah. Okey, gambaran pelukis menunjukkan tamadun Mesopotamia. Okey, bahagian lokasi kamu boleh screenshot ataupun kamu boleh pause dahulu video ni dan kamu bertulis. Okey, untuk bahagian lokasi. Kat mana nak tulis ni? Ni dekat ruangan ni lah. Okey, tamadun Mesopotamia lokasi. Ni terletak di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Ni tulis kat sini. Okey, tulis dekat sini bahagian lokasi ni. Seterusnya, okey ni boleh screenshot atau pause untuk ni. Okey, untuk terus saya teruskan lagi. Kita pergi kepada yang kedua iaitu perkembangan. Antara kerajaan awal ialah Sumeria, ni nama kerajaan ni Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Pertumbuhan tamadun ini bermula di wilayah selatan iaitu Sama, nama tempat tu Sama. Orang Sama berhijrah dan membina penempatan serta menjalankan aktiviti pertanian. Kalau zaman dahulu memang akan jalan pertanian sebab itu adalah sumber makanan dia. Okey, penempatan awal berbentuk perkampungan berkembang kepada bandar dan kemudian kota. Sama seperti yang sebelum ni saya bagi tahu, memang sebuah bandar itu berkembang daripada sebuah perkampungan. Okey. Okey, tengok gambar dekat sini. Okey, ini sebuah perkampungan. Okey, lama-lama bila perkampungan tu ramai orang tinggal, lebih banyak aktiviti pertanian, lebih banyak aktiviti perdagangan yang dilakukan, kampung itu menjadi semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menjadi sebuah bandar. Okey, ini pun sama. Ini adalah aktiviti pertanian dia. Okey, adanya kawasan-kawasan pertanian, pengairan dan sebagainya. Okey. Ini adalah perkembangan. Perkembangan nak salin dekat mana? Ni. Kolom. Ni perkembangan ni. Style yang pertama, style yang kedua, style ketiga dan style yang keempat. Okey, kamu boleh salin dekat bahagian kolom ni. Sebab tu saya kata tadi kena lukis jadual ni besar, takut tak cukup. Seterusnya, okey, boleh screenshot ataupun pause dulu untuk kamu sempat menyalin. Saya teruskan. Okey, last sekali adalah ciri-ciri tamadun Mesopotamia. Apa ciri-cirinya? Kita tengok ciri yang pertama sekali.
Okey, ciri yang pertama sekali adalah negara kota dia. Setiap negara kota mempunyai pusat kota, tembok kota, luar kota dan pelabuhan. Okey, sama seperti yang sebelum ni saya dah ceritakan. Okey, kota tu dia akan ada tembok dia. Ini tembok ni. Fungsi tembok ni adalah untuk mempertahankan negara tu daripada serangan negara luar. Okay, ini pelabuhan dia. Ini zigurat. Zigurat kejap lagi saya terangkan. Pelabuhan dia lagi. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi kepada ciri yang kedua, iaitu pengkhususan pekerjaan dan organisasi sosial. Okey, pengkhususan pekerjaan pun saya dah terangkan sebelum ni. Kalau kerja dia adalah bertani, dia akan bertani sahaja. Yang akan menjual hasil pertanian dia tu adalah orang lain yang dinamakan sebagai peniaga. Peniaga yang akan menjual hasil pertanian. Kalau dia seorang pengukir, dia akan ukir sahaja. Dia akan buat sahaja. Tapi yang akan jual hasil ukiran dia tu adalah peniaga. Peniaga yang akan. Jadi itu adalah kita namakan sebagai pengkhususan pekerjaan. Organisasi sosial terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama golongan pemerintah, yang kedua golongan diperintah. Okey, golongan pemerintah ni adalah raja. Okey, raja lah yang menduduki tempat yang tertinggi sekali. Ketua pendeta, ketua tentera dan orang bangsawan. Orang kanan dia lah. Ini kita namakan sebagai orang golongan pemerintah. Okey, bawahnya adalah rakyat bebas. Okey, artisan, petani, pedagang, itu kita namakan sebagai orang biasalah. Dan juga hamba. Apa tujuan hamba ni? Okey, kalau zaman dahulu memang mereka ada pengairan, okey, tapi tak banyak rumah-rumah yang dah dibekalkan air. Jadi mereka menggunakan hikmat hamba ni nak angkut air, nak kalau macam kita sekarang kita kenali sebagai orang gaji. Kalau orang gaji tu bayar. Okey, itu sebuah pekerjaan. Kalau sekarang inilah, okey, kita namakan bibi. Tapi kalau zaman dahulu tak. Okey, dia namakan sebagai hamba keturunan. Dia memang ditugaskan untuk melakukan sebarang pekerjaan yang disuruh oleh tuan dia. Okey, itu hamba, golongan hamba. Hamba kalau hamba tawanan perang ni adalah kalau macam mereka berperang dengan daerah yang lain, okey, hamba-hamba tersebut akan orang rakyat tersebut akan dijadikan sebagai hamba. Seterusnya, ini kuil berbentuk piramid dikenali sebagai zigurat. Okey, kalau macam kita ni, kalau dulu kuil lah. Okey, kalau macam kita sekarang kita kenal sebagai masjid, kuil pun ada juga. Tapi kuil dahulu dia berbentuk piramid. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, okey, pintu masuk dia, platform dia. Okey, kuil. Ini bentuk dia lah, zigurat. Kalau kamu tengok dekat sini, ini ziguratnya. Okey, akan berada di kawasan ini. Seterusnya lagi, okey, dinding besar, ini ciri yang keempat. Dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar bagi tujuan pertahanan. Inilah, ni tembok besar ni, ni di sekeliling kota ni lah. Okey, macam ni lah. Okey, macam yang saya ceritakan sebelum ni. Ni gambar yang cerita Bahung Bali tu. Okey, dia terbang-terbang ni. Okey, kenapa dia terbang-terbang ni? Sebab dinding kota terlampau tinggi. Bila terlampau tinggi, susah untuk melakukan serangan. Itulah fungsi dia. Okey, dinding tembok kota ni. Okey, dia akan mengelilingi kota di situ. Okey, habis. Okey, kamu boleh screenshot ini. Okey, dan salin dalam jadual kamu. Okey, bahagian kolom ciri-ciri. Kalau tak nak screenshot pun kamu boleh pause kejap. Dah. Nampak kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada, ini habis untuk belum lagi. Ada satu lagi. Okey, ini satu lagi. Okey, ini adalah gambaran bentuk tamadun negara kota tamadun Mesopotamia, iaitu negara kota Ur. Ada nama kota Ur kat situ. Okey, kita tengok bandar dipenuhi rumah dan kedai. Ni semua ni adalah kedai. Okey, rumah-rumah mereka semua kat sini. Okey, ini. Seterusnya ini, kuil besar disediakan untuk Tuhan Bulan Nana dan isinya Nigal yang menguasai bandar. Ni zigurat lah ni. Ni zigurat dia. Seterusnya, petani menanam pokok gandum dan barley di luar kota Ur. Kat kawasan ni adalah kawasan pertanian dia. Okey, ini kawasan pertanian dia. Terusan menghubungkan Ur dengan sungai Euphrates. Ni terusan dia mengairkan kawasan di sekeliling. Ni sekeliling kota dia memang penuh dengan air. Okey.
Okey, ini pun sebagai fungsi pertahanan juga sebab bila ada air, orang pun susah nak masuk. Okey, kalau bagaimana nak masuk kawasan kotanya, biasanya dia akan ada pintu gerbang yang besar. Okey, bila ada pedagang dia akan turunkan jambatan. Bila tak ada pedagang, dia akan naikkan jambatan tersebut. Pintu kota ditutup. Okey, biasanya kedudukan bentuk kota zaman dahulu macam itulah. Okey. Terusan dan pelabuhan, ni terusan dan pelabuhan dia. Ni, dinding yang tinggi melindungi daripada serangan musuh. Ni lah dinding kota dia. Salah lagi. Ni, dinding kota ni. Lagi salah. Ni. Dinding kota ni. Sebab tu kalau macam gambar yang saya bagi tadi tu, dalam cerita Marubali tu sampai terbang-terbang sebab dinding kota ni tinggi untuk mengelakkan serangan daripada musuh luar. Okey, ini adalah bentuk negara kota di tamadun Mesopotamia. Okey, ini adalah habis untuk tamadun Mesopotamia. Okey, kita pergi balik kepada jadual tadi. Okey, kita dah pergi kepada lokasi tamadun Mesopotamia, kita dah pergi kepada perkembangan tamadun Mesopotamia, kita dah pergi kepada ciri tamadun Mesopotamia. Okey, sekarang kita akan pergi kepada tamadun yang seterusnya, iaitu tamadun Mesir Purba. Okey, tamadun Mesir Purba. Tadi saya cakap kita pergi tamadun Indus ya. Okey, sorry. Nanti minggu next kita akan pergi kepada tamadun Indus. Kita pergi kepada tamadun Mesir Purba dahulu. Okey, kat mana lokasi tamadun Mesir Purba? Okey, ini adalah lokasi dia. Terletak di lembah Sungai Nil. Okey. Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil kerana Sungai Nil membanjiri kawasan sekitar dengan lumpur berwarna hitam yang subur untuk pertanian. Sebab tu dikatakan sebagai hadiah Sungai Nil. Okey, kamu tengok dekat sini. Okey, di sepanjang sungai ini, Sungai Nil ni penuh dengan monumen-monumen, adanya piramid Giza, okey, semua monumennya lah. Okey, kalau kamu tengok yang ni pun sama. Okey, sepanjang laluan tu penuh dengan monumen-monumen ini. Okey. Okey. Seterusnya, okey, bahagian lokasi ini kamu boleh screenshot lokasi atau kamu pause untuk kamu tulis di bahagian Mesir Purba. Mana nak tulis? Okey, ni tamadun Mesir Purba, lokasi. Tulis dekat bahagian sini. Okey, kita terus pergi kepada perkembangan untuk tamadun Mesir Purba. Apa yang ada dekat Mesir Purba ini? Okey, perkembangan dia. Okey, perkembangan tamadun Mesir Purba ni boleh dibahagikan kepada 3 zaman. 3 zaman lah. 3 zaman lah. Yang pertama sekali adalah kerajaan Purba. Bermula dengan perkampungan petani. Ini pun petani. Kalau macam tadi tamadun Mesopotamia pun bermula dengan pertanian. Ini kerajaan Mesir Purba pun sama. Mereka ada pertanian. Mesir walaupun negara mereka adalah negara yang tandus, tapi dekat lembah Sungai Nil itu memang kawasan itu subur dengan pertanian. Okey. Kerajaan utara dan kerajaan selatan disatukan oleh Kerajaan Menes. Okey, bandar Memphis adalah ibu kota. Okey, ini adalah hasil gali cari yang dilakukan oleh ahli arkeologi di kawasan Mesir. Okey, mereka menjumpai ini. Okey, bentuk kota pada zaman dahulu. Okey, perkembangan bidang kesusasteraan dan kerajaan pertengahan. Yang kedua adalah zaman kerajaan pertengahan. Perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Okey, adanya ukiran, kamu tengok dekat sini bagaimana mereka mengukir di batu-batuan ini. The best ialah ibu kota, tu nama ibu kota dia. Kerajaan yang ketiga adalah kerajaan baru. Pemerintah digelar Fir'aun. Inilah zaman ni digelar sebagai Fir'aun yang kamu dengar masa zaman Nabi-Nabi ada Fir'aun semua tu. Okey, masa Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Okey, Nabi Musa membelah laut. Inilah zaman dia. Okey, dan salah satu dikatakan inilah Fir'aun yang telah dikatakanlah Fir'aun yang telah mengejar Nabi Musa. Okey, ini dia punya mayat dia lah.
Okey, raja yang terkenal ialah Ramses. Okey, nama dia Ramses ya, yang telah membina banyak monumen berhala. Okey, banyaklah monumen-monumen, kamu boleh search sendiri dekat internet, ada banyak tinggalan-tinggalan dia, ada banyak patung-patung yang telah didirikan. Okey, boleh screenshot untuk bahagian perkembangan. Okey, tak pun kamu pause kat sini. Ada 3 zaman. Satu, kerajaan purba, kerajaan pertengahan dan satu lagi kerajaan baru. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri tamadun Mesir purba. Okey, kita tengok yang pertama, ciri yang pertama. Okey. Ciri yang pertama, diketuai Firaun. Okey, macam saya katalah, kalau macam kita dekat Malaysia, kat tanah Melayu ni, okey, yang tertinggi sekali kita kenali sebagai Sultan. Tapi kalau dekat Mesir dikenali sebagai Firaun. Level sama. Okey, berkuasa mutlak dan dianggap suci. Jawatan Firaun diwarisi secara turun-temurun. Maksudnya kalau bapa dia Firaun, dia akan wariskan kepada anak dia akan wariskan kepada cucu dia akan wariskan kepada cicit dia. Itulah maksudnya keturunan. Okey, dia memang diwariskan sebagai keturunan. Okey, bawah dia tu adalah pembesar, okey, bangsawan, rahib, okey, jurutera, okey, seterusnya lagi, dan bawah sekali adalah hamba. Okey, ciri seterusnya untuk kerajaan Mesir, mereka menggunakan sistem tulisan hieroglif. Maksudnya bentuk-bentuk macam ni lah. Okey, ini tulisan dia. Seterusnya lagi, ciri yang ketiga adalah pengkhususan pekerjaan. Antaranya pembuatan tembikar, penenunan dan pembuatan peralatan. Okey, itu antara ciri tamadun Mesir purba. Okey, kamu boleh screenshot untuk menyalin gambar, tak payah lukis lah. Tulis sahaja. Ciri yang pertama, ciri yang kedua, ciri yang ketiga. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, dah siap nota, kamu boleh snap dan hantar kepada saya. Sekian, terima kasih. Bye.